Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, malam ni kita sama-sama belajar satu topik dalam bahasa Inggeris dia panggil Weird and Unexplained Sign and Symptoms ataupun idiopathic. Idiopathic ni perkataan asalnya idio, maksudnya kalau setengah orang nak melawak dia kata perkataan tu idiot. Idiot ni maksudnya tak tahu kan. So pathy tu maksudnya penyakit lah, penyakit yang tidak tahu jawapan. So doktor selalu bagi nama-nama yang canggih lah kan, jenama seperti idiopathic, padahal maksudnya penyakit yang tak tahu kenapa, tak tahu apa sebabnya. Dan selalunya doktor kata we do not know the cause, kita tidak tahu apa sebabnya. Pernah dengar tak macam tu? Siapa pernah dengar bila you pergi banyak dah doktor, bukan satu, mungkin yang kelima dah pun mengatakan doktor yang keempat pun kata tak tahu, kelima pun kata kalau dah keempat-empat orang tak tahu, saya pun tak tahu apa sebabnya. Cuma awak datang kat sini dengan komplain macam ni, sekian dan sekian. Ada tak? Komplain tetap real. Maksudnya you datang dengan sakit, you ada masalah yang saya nak bagi lebih kurang berapa? 15 komplain ataupun yang dalam medical, dalam perubatan memang nampak betul dan memang ada nama pun. Okey, bukan sengaja dibuat. Contoh yang paling senang saya bagi pada malam ni, blood pressure. Memang ramai yang tahu blood pressure tu ada sebabnya, masalah katakan you overweight, ataupun you ada diabetes, ataupun you makan ubat-ubatan, ataupun you ada stres dan sebagainya, ataupun you banyak plaque dalam you punya pembuluh darah tu, dah banyak dia punya lapisan-lapisan yang tebal dengan orang panggil apa, fat deposition, atherosclerosis, semua tu itu di ataupun mungkin you ada masalah buah pinggang dan sebagainya, mungkin ada high blood pressure. Faham? Itu ada sebab. Tapi ada satu lagi blood pressure yang tak tahu sebab. Bukan pasal keturunan, ataupun bukan pasal you ada masalah kegemukan, you tak ada isap rokok, you tak ada apa-apa, you very clean, nak kena juga. Itu dipanggil idiopathic high blood pressure. Itu salah satu contoh saya bagi yang pertama malam ni. Ramai orang termasuk doktor sendiri akan jadi pening kepala. Macam mana nak beritahu kat you yang orang baik ni, maksudnya tidak melakukan apa-apa dalam erti kata dari sudut kesihatan lah, you memang tak cukup tidur, tak pernah ada masalah kewangan, exercise semua pun boleh kena high blood pressure. Faham? Itu contoh pertama. Contoh kedua ialah kadang-kadang you ada masalah orang panggil urinary frequency. Maksudnya kencing kerap. Kencing kerap selalunya sebab apa? Yang orang tahu. Kalau you disebabkan oleh katakan ada diabetes, kita boleh faham. Tapi you tak ada diabetes, ada masalah brain tumor ke, kalau ada satu jenis brain growth tu, dia boleh menyebabkan you dapat diabetes insipidus. Itu penyakit apa, orang panggil kencing kerap tanpa you boleh kontrol pun. Itu adalah disebabkan oleh ada bahagian otak you yang sikit orang panggil rosak, ataupun ada ketumbuhan di bahagian pituitary gland you tu, menyebabkan you tak boleh kontrol kencing you. Itu boleh, tetapi tak ada, dah scan semua, doktor dah pergi buat MRI, you dah habis beribu-ribu ringgit, masih lagi kencing kerap. Itu macam mana nak buat tu? Itu contoh kedua. Contoh ketiga, you tak boleh berpeluh. Ada orang yang tak tahu sebab kenapa dia tak boleh berpeluh. Ada tak siapa-siapa kat sini agak pelik sikit? Maksud saya kencing satu cerita, peluh pula. You buat apa pun you tak boleh berpeluh. Ada tak? Okey, walaupun sedikit, tapi sebab itulah doktor kata idiopathic, tak tahu kenapa you tak boleh berpeluh. Yang sebelah sana pula ada satu lagi kes yang you pula jenis yang berpeluh gila-gila. Duduk bagi lecture macam I ni, you kena siapkan mungkin tuala ataupun sapu tangan, nak kena lap peluh. Tak pasal-pasal kan. Ada orang yang jenis macam tu, dia nampak cili je dah turun berpeluh-peluh muka dia belum makan lagi cili. Yang tu yang terlalu hyperhidrosis, banyak sangat pula dia punya peluh. Sebab tak tahu. Memanglah kes-kes macam ni. Satu lagi, ada setengah orang tu dia sensitif kepada, ada tak? Kalau ada, you tulis kat sini yang light dengan sound. You tak boleh tahan
lampu ataupun you tak boleh tahan apa ni orang panggil sound, apa tu, suara-suara bunyi-bunyian yang walaupun orang lain rasa boleh terima, you hakikatnya sound tu tak berapa kuat bagi you tu kuat sangat, you rasa macam sensitif je kepada ni. You bukan ada masalah migraine ke apa-apa, tak. Okay, kalau orang migraine kadang-kadang sebelum dia datang dia punya aura migraine itu dia tak tahan ni lampu-lampu, silau-silau, sinar-sinar dia tak boleh tahan kan, tapi you tak ada migraine. Macam mana tu? Doktor nak explain tak boleh, you asyik sensitif je. Bahkan kalau doktor cakap banyak sikit pun you dah naik orang kata apa, baran juga. Hati you tak shock aja, rasa macam nak marah aja. Okay. Lepas tu ada masalah berdesing kat telinga, lain daripada yang tinnitus ataupun ada masalah vertigo semua tu. Itu memang confirm ada masalah bahagian apa orang panggil lepas pada anak telinga tu kan, sebelah pertengahan, the middle ear tu, punya cochlea semua tu. Tapi doktor dah check semua tu tak ada masalah, tapi masih you dengar berdengung aja telinga you masih rasa macam ada pelik-pelik je, macam ada sound yang tak betul je dengar, you sorang-sorang dengar, rasa macam pelik kan. Jadi yang ni kita pun anggapkan sebagai idiopathic. Ada seorang dua dalam beberapa ribu orang, katanya ada 1 atau 2 per 1000. Ada orang yang kadang-kadang dia batuk belah malam tak tahu sebab, batuk je kerja dia. Dia bukan ada masalah penyakit, tidak ada infection, cuma dia jenis batuk malam. Macam mana tu? Dalam medical tak ada terminologi pun batuk malam ni. Okay. Tapi dia batuk bila datang malam je, dia batuk. Okay. Sampai kadang-kadang tidurnya terganggu pun. Macam mana tu? Ada orang yang senang pitam, sikit-sikit pitam, tak ada masalah saraf, tak ada masalah otak, tak pernah jatuh, tak pernah pengsan apa-apa, tapi bila kebelakangan ni asyik pengsan. Macam mana tu? Okay. Ada orang yang bermasalah, doktor sampai nak bagi ubat pun tak tahu ubat apa nak bagi, tapi dia ada masalah rhythm, irama degupan jantungnya terganggu. Irama tu jangan main, maksudnya dia punya debub tak regular. Kadang-kadang macam kuda datang, kadang-kadang macam kereta api datang, kadang-kadang macam relax je kan, kadang-kadang miss beat. Jadi irregular heartbeat ni selalunya ada masalah dengan jantung lah kan. Signal dia, electricity-nya tak apa kemas, tak rapi. Tapi bila doktor buat check demi check, tak ada masalah, bukan tersumbat. You tak takut sangat nak kena heart attack, tetapi kalau ikut textbook, kalau irregular, irama yang tak, rhythmnya tak betul, selalunya takut nanti tak pasal-pasal nanti boleh attack pula masa you tengah berjalan ke kena tengah buat kerja. Jadi orang risau lah. Okay, ni dah berapa saya bagi? Dekat 10 dah kan. Ada setengah orang masalah temperature, dia sejuk, kalau dia panas. Ada tak siapa-siapa kat sini? Jadi kalau saya dari doktor you pun, saya pening kepala juga kalau you datang, doktor saya tak tahu kenapa badan saya rasa sejuk je. So selalunya doktor check apa? Doktor pergi check thyroid kan, pergi check you punya masalah, adakah you menopausal. Tapi kadang-kadang you datang baru umur katakan 35 macam tu, kita tak terfikir pula yang namanya menopausal. Ataupun you lelaki, tak adalah masalah ni semua, hormon-hormon ni. Tetapi kalau sebelah sana pula, kalau kita sebagai doktor, kalau dah check tak ada masalah menopausal, masalah period, hormon ni, yang ni susah. Sebab kalau pasal hormon kita boleh bantu juga lagi kan. So kadang-kadang dia hampir-hampir sama macam nak kena menopausal juga. Sejuk, panas, rasa panik, kadang-kadang tak pasal-pasal juga jadi panic attack, panic anxiety, resah dan gelisah, sampai kadang-kadang kena refer you kat bahagian psikiatri. Doktor psikiatri pun check tak ada masalah besar, cuma kena bagi ubat juga. Sebab apa? Nampak macam you tu panik sangat, nak bawa kereta pun tak boleh. Kadang-kadang tu rambut tu dah macam gugur pula, tak pasal-pasal. Belum lagi masalah hormon, masalah menopausal, rambut dah mula luruh. Jadi kita kena check lah gugur kenapa kan. Ada setengah blood pressure orang naik tinggi, dia tak check tak tahu sebab. Ada setengah tu tak pernah kena low blood pressure, sekarang you low blood pressure. Baik. Dan ujung-ujung sekali kalau you ada masalah, katakan
dry eye, mata you senang kering, kita pun tak tahu kenapa senang kering, minum cukup. Okey, setengah orang tu ada masalah. Of course, masalah libido ni ada juga kadang-kadang kes-kes tak tahu sebab. Nampak badan sihat dan sebagainya, tapi ada masalah dari segi keintiman lah, maksudnya masalah premature ejaculation, masalah erectile dysfunction, tak tahu sebab pun. Okey, nampak sihat, check you punya darah semua cukup. Okey, alright. Last kali ialah masalah epilepsi. Setengah orang senang dapat sawan. Okey, baik. Yang ni yang kebiasaan orang komplain. Sebenarnya yang saya cerita semua-semua ni, kalau doktor kata masih lagi tak tahu sebab apa, mungkin kita kena dengar ujung sekejap lagi. Kod-kod you pun boleh dapat idea dan boleh discuss dengan doktor you juga. Sekejap ya, sabar. Seterusnya ialah ada lagi masalah idiopatik ni, yang penyakit tak tahu sebab kenapa. Rajin-rajinnya ialah kanser. Kanser adalah salah satu daripada selalunya saya menghadapi. Kalau kita tak cungkil habis-habis, jawapannya mungkin ada di ujung nanti, mungkin masih lagi tak tahu jawapannya, tapi selalunya ada kat ujung yang saya nak bagi pada you nanti. Sekejap ya. Tapi awal-awal kalau tak ditanya dan tak ada masa untuk kita berdiskusi ataupun membuat rujukan, maksudnya consultation secara live, secara real, duduk orang kata berdepan dengan you, kena tengok mata you, kena tengok pergerakan you. Sebab tu kadang-kadang doktor pun nak jumpa pesakit pun nak jumpa doktor. Zaman sekarang ni kita banyak buat online boleh kita tengok you dengan kamera semua. Kadang-kadang tak sama, betul tak, dengan pemeriksaan, dengan kita tempuh you dan touch you punya area tempat sakit dan sebagainya. Kadang-kadang kat situ kita boleh dapat, dan ataupun tetapi sebenarnya riwayat hidup you tu yang memainkan peranan yang penting. Sehinggakan kalau betul-betul tak tahu sebab, sebenarnya ada kemungkinan terlepas pandang. Namun ada tak penyakit-penyakit kanser yang tak tahu langsung, semua clear, check pun tak ada masalah, masalah sejarah hidup pun very clear, tak ada masalah stres dan sebagainya pun boleh kena? Yes. So mungkin kebanyakan kanser, ramai doktor akan buat question mark cause tu, maksudnya penyebab question mark, tak tahu. Tapi apa yang penting ialah nama-nama yang telah dibuktikan dengan nama idiopathic fibromyalgia contohnya, sakit satu badan, minimumnya 5 atau 4 tempat sakitnya, sakit bau, sakit dada, sakit sendi-sendi lain, dalam badan, luar badan, semua. Ini fibromyalgia ni memang sakit, orang kata sakit gila lah. Sakit yang tak tahu sebab tetapi amat menyiksa dan sengsara orang yang melalui proses fibromyalgia ni, sampai kadang-kadang kena pakai wheelchair pun sebab dia tak boleh lagi dah berjalan seperti biasa. Okey, ada setengah orang tu dia panggil lesu, letih dan lesu yang kronik, tak tahu sebab, asyik letih je. Pernah tak macam tu, macam kena ubat tidur je, asyik nak tidur, asyik tak boleh bermaya langsung. Ni dia panggil idiopathic chronic fatigue syndrome. Ada kes macam ni, kesian. Ada satu lagi yang jenis myositis atau myopathy. Myo tu maksudnya masa. Tadi saya kata sendi lah, organ dalaman, tapi ni dia fokus lebih kepada otot. Otot you memang sakit je. Myositis maksudnya macam orang sirat-sirat tu, macam orang sirit orang guris-guris dengan pisau kat you punya otot tu. Saya boleh faham dah sekarang sikit, sebab bila dah lepas operation ni kan, macam pisau guris ni baru satu nerve aja. You bayangkan satu badan ni, orang-orang yang kena ni bukan setahun dua, kadang-kadang bertahun-tahun. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Lepas tu orang yang ada idiopathic Parkinson, tak tahu sebab, tak tahu terus jadi. Memanglah selalunya orang yang sihat-sihat, tengok-tengok bila jatuh umur 65 ke atas dah mula lupa-lupa, tak ingat dan sebagainya. Baik, lepas tu masalah neuropati. Neuropati macam saya lah, nerve disorder.
tak tahu sebab. Tapi kalau macam kita tahulah sebab saya banyak menulis, kalau setengah orang tu banyak kerja rumah kan, basuh baju, cuci pinggan dan sebagainya, buat mop lantai, banyak pakai tangan menaip, potong rumput dan sebagainya. Ni tangan-tangan, lengan-lengan ni boleh, itu tahu sebab. Tapi bila tak ada sebab, satu hari you bangun, dia mula kebas. Lepas 2 minggu dia campur dengan sakit. Lepas 2 bulan 3 bulan tak boleh bubuh button pun. Ni macam button macam ni memang tak boleh bubuh ni, butang-butang macam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena tengok lagi apa jenis yang idiopatik. Yang paling kita risau jangan sampai idiopatik, orang panggil pulmonary fibrosis. Pulmonary tu maksudnya paru-paru tu dah jadi macam mula-mula scar sikit-sikit, dia berparut, lepas tu dia berparut, besar lagi, berparut satu, orang panggil apa, inilah organ paru-paru ni semua sampai kena pakai oksigen. Dan selalunya lepas 5-6 tahun selalunya mereka ni tak boleh bertahan lah. Sebab tu idiopathic pulmonary fibrosis selalunya tak tahu sebab. Tapi saya dah kata tadi, mungkin kita belum cungkil habis kenapa benda tu berlaku. Sebab setiap yang dipanggil idiopatik ni, yang tak tahu sebabnya, bukanlah boleh kita cari sebab tu dalam masa seminggu sebelumnya, kenapa dia berlaku, atau sebulan sebelumnya. Kadang-kadang mungkin daripada dilahirkan pun kita kena tahu. Ni saya dah mula nak cerita ni, sama ada baby tu dapat susu ibu ataupun pakai susu tin, sampai macam tu sekali. Jangan main. Tapi sabar-sabar, kita habis. Sebenarnya dah 15 saya dah bagi. Tapi you pernah dengar tak idiopathic thrombocytic purpura? Siapa yang pernah kena ni, mesti dia bila dengar tu, saya dok, okey, dia biji-biji ni dia boleh jadi berdarah, boleh pori-pori you ni boleh berbiji-biji, dan kadang-kadang dia tumbuh macam ada apa orang panggil, perdarahan berlaku, bertitik-titik kat you punya kulit tu. Kesian, idiopathic thrombocytic purpura. So jaga baik-baik kalau anda ada satu lagi, dia panggil idiopathic cirrhosis. Maksudnya tak tahu kenapa liver you tiba-tiba jadi berparut je, maksudnya dah mati, dia jadi macam bersabut pula kat situ. Yang ni dahsyat lah. Kalau liver tak sempat kita transplant, akan membawa maut juga. Okey, last sekali, bukan last, sebenarnya banyak lagi, saya pilih cuma 15 untuk kita buat discussion malam ni, iaitu hypofrenia. Hypofrenia ni masalah yang ramai perempuan kena dengar elok, menangis tanpa sebab. Pernah dengar perkataan menangis tanpa alasan? Ada tak orang yang tak tahu menangis je, tak tahu dia menangis je, tak tahu sedih menangis. Bak kata orang Melaka, sedih je, sedih je, tahu-tahu menangis. Okey, orang tanya kenapa, kita tengok dia pun tak ada sebab, tapi dia akan dalam keadaan kemurungan dan menangis je. Kemurungan pun tak, dia jenis yang dia rasa macam sayu je. Dia sedih tanpa alasan. Jadi kes-kes macam ni pun kita iktirafnya sebagai idiopatik juga. Baik, jadi kita janji ujung-ujungnya, kalau doktor kata tanpa sebab tapi you sengsara, dan memang dia bagi ubat pun, ubat tak boleh tidur dia bagi tidur, ubat sawan dia bagi ubat sawan, ubat yang katakan kencing kerap dia bagi ubat yang lawan tak kencing, katakan masalah kanser sampai buat kemo, buat macam biasalah, ubat rawatan semua. Tapi kita kalau tak tahu sebab, contoh kalau kita tak tahu kenapa tangan kita sakit, tak ada himpitan apa-apa, buat electrical punya measurement pun normal pula, nerve you, yang tu yang kacau. Jadi sebenarnya begini, okey, saya adalah antara doktor yang tak akan percaya tanpa sebab. Maksudnya satu yang ujung tadi saya janji nak cakap, ujung-ujung tu masalah penyakit yang dinamakan penyakit Ain. Orang Islam tahu kan, penyakit Ain ialah penyakit yang sebenarnya kalau bukanlah kita percaya pada sihir, tak, saya tak percaya pada sihir, tetapi orang kata apa, daripada mata tu. Okey, kadang-kadang kita kena hati-hati kalau banyak sangat orang puji kita, banyak sangat orang takjub dengan kita, bahaya. Okey, jangan sampai ada orang dengki, hasad dengan kita sebab daripada mata dia tu, daripada hati dia tu ada dah kes-kes
zaman Rasulullah SAW lagi dah ada kes-kes yang macam ni, supaya kita hindarilah. Sebab tu lepas sembahyang setiap kali kita minta doa supaya tidak ada masalah-masalah yang orang aniayakan kita, faham? Kita berdoa. Jadi saya pun berdoa kepada anda tidak terjebak dengan masalah penyakit ain ni. Ini juga disebabkan dia tidak ada sebab yang boleh sains faham, melalui medical boleh faham, maka kita letak bawah idiopatik. Tak tahu sebab, tak tahu sakit je, dia pergi rumah kenduri ni atau dia pergi ke majlis ni elok-elok semua, 2 hari lepas tu dia demam, sakit sampai kena masuk hospital. Dan memanglah kalau bahaya sangat tu, sampai kalau tak sempat berubat, dia sampai boleh bawa maut pun. Jadi kita minta anda berhati-hati juga. Baik, balik pada cerita keseluruhan pada malam ini. Sebelum kita serahkan diri kepada perkataan idiopatik ataupun tak tahu, aku tak tahu, no, kita kena cari jalan dulu. Cuba you check diri you dulu. Sebab doktor ramai pesakit dia nak jaga, dan kadang-kadang feeling dia dengan feeling you mungkin tak selari. Sebab penyakit ni penyakit yang serius, yang you complain semua tu bukan benda main-main. Contoh kena panic attack, habis sangat doktor bagi you tenteramkan, tidurkan you, dan kadang ada side effect lagi ubat tu, Masya Allah. So boleh tak you check 3-4 perkara ni, saya bagi tahu kat you. Okay, nombor 1 ialah check you punya physical dahulu. Betul ke you tak ada masalah sebelum sakit ataupun tengah sakit ni? Ada tak masalah you punya body you tak alignment, betul ke? Kadang-kadang setengah tu daripada nerve you sendiri. Kat Malaysia ni tak berapa famous pakai chiropractic. Tak chiropractic ni yang betulkan tulang kruk-krak tu. Sebab tu kadang-kadang you pergi, ada kan dalam video-video yang orang pandai kruk-krak sini semua tu. Cuba betulkan nerve system dulu. Ramai orang lupa buat alignment badan dia. Maklumlah kita duduk lama dan kita tak rasa sakit pun. Kita tak rasa nak komplain apa. Yang kita komplain cuma sakit muscle, sakit kencing. Habis apa sangkut pula dengan tulang mulang ni kan? Rupa-rupanya tulang kita ni, nerve kita ni, daripada otak sampai tulang cenongeng kita kat bawah tu, semua tu nak kena align betul-betul. Walaupun sedikit, body kita selalu melazimkan diri, you tak rasa apa-apa. Cuba betulkan dulu, tengok posture kita, duduk lama sangat ke apa ke, betulkan dahulu. Ini kalau di overseas memang dia orang tengok ni dulu, dia panggil chiropractic. Buat ni dulu, cuba satu. Dan dibetulkan alignment. Bayangkan macam kereta lah kan, kalau satu tayar je dia punya alignment tak betul, orang yang bawa kereta yang berpengalaman tak payah cakap pun dia dah rasa tak kena. Faham? Jadi body kita sebenarnya disebabkan dia terlalu kompleks, kadang-kadang kita terlepas pandang. Satu. So kalau ini dah terlepas, nombor 2, check yang dipanggil emotional. Ramai orang tadi yang kan tangisan dalam senyuman ataupun menangis tanpa alasan tu, jaga baik-baik kan. Bahkan penyakit lain pun termasuk sampai kanser, selalu saya kata, ada tak masalah emosi ataupun fail-fail lama yang belum dikupas, yang belum dibuka dan ditutup balik setelah kita cek betul-betul. Oh ni rupanya, tutup elok-elok, bungkus dia kalau boleh nak baling-baling, bakar-bakar supaya dia tidak lagi terbawa untuk masa depan, untuk memperbaiki atau menyihatkan badan you. Sebab apa? Kalau you tak let go, sebab tu saya kata let go. Kalau nak feel good ke depan, you kena let go yang lepas. Yalah, tak boleh maafkan, saya faham, tapi kena juga. Kalau tidak, sampai bila pun penyakit ni dinamakan idiopatik. So doktor tak ada masa nak tanya you bergaduh dengan bapak you umur berapa, emak you tinggal you umur berapa, dia orang kahwin lain umur berapa, you apa lagi dengan boyfriend you ganti bulan dan bintang, dia janji kat you sekarang tak bintang pun tak ada. Contoh, faham? So ni kes-kes macam ni tak sempatlah saya nak cerita, tapi dia cuba you check dulu, adakah ni faktornya. Kalau ini penyebabnya, dia tak boleh kata idiopatik, dia tak boleh kata tak tahu sebab penyakit ni apa, walaupun dia sampaikan cuma berdarah gusi ataupun dia sampaikan sempat you jadi psoriasis, kulit bersisik semua tu, itu manifestasi. Tapi usul atau asal usulnya itu kita kena bereskan dahulu, betulkan. Adakah seterusnya disebabkan oleh pemakanan? Kebanyakannya pemakanan, dan kebanyakannya tak cukup vitamin kan. Sebab tu saya selalu gunakan D3K2 tu sebagai asas dulu. Masukkan balik D3K2, sebab ramai daripada kita tak check pun D3K2 tu. Ni matahari punya vitamin tu, vitamin D3K2 yang 10,000 unit, saya suruh you makan setiap kali kalau you rasa tak
Kalau sedap badan pun boleh maintain, tapi lagi tak sedap badan lagi nak kena D3K2 dahulu, lepas tu omega 3 kan, DND 369 tu. Bukan sebab saya keluarkan, tapi sebab you wajib betulkan ni dahulu. Lepas tu apa tu you punya probiotik, prebiotik perut you, cuba betulkan dulu. Ni dah lama mungkin tak betul, you kata you makan okey, tetapi sekali lagi saya tanya malam ni, you dah mula mengakukan yelah mungkin baru setahun dua ni, tapi 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, jadi dah 5, 10 tahun, 15 tahun ni lah punya cerita menyebabkan kita dapat masalah idiopatik sekarang. Dan dari sudut pemakanan, dia tercampur sekali dengan air, dengan chemical-chemical yang masuk dalam badan kita melalui sama ada kita sedar tak sedar. Gula memang tak boleh kalau you masih kata sekarang saya dah berhenti, tapi yang 15 tahun lepas. Jadi kita kena terima dulu. Kadang-kadang tak sempat pembetulan setahun lepas yang kita disiplin, tapi 15 tahun awalan hidup kita tak disiplin. Kita kena balance lah balik. Faham? So kita ada peluang untuk baik. Sebab tu kita tak nak, doktor kata tak tahu sebab, kita sendiri kena cari sebab. Faham? Okey. Dan daripada chemical tu bukan dari segi makanan saja, dari segi apa yang kita minum, apa yang kita hidu, apa yang kita letak kat kulit, apa yang kita mandikan, apa yang kita pergi kat office, ada tak aircon yang dah rosak kan. Sebab tu kita buat RX Pure tu, nak bagi air cycle tu. Faham tak? Nak recycle pakai HEPA, filter semua tu bukan untuk seronok-seronok. Memang wajib yang kita cakap tentang udara. Sebab apa? Kita hidup dengan lebihkan oksigen daripada air, lepas tu baru makanan. Udara dahulu yang dibetulkan, lepas tu campurlah dengan saya kata apa tadi, dengan suplemen-suplemen yang bersesuaian. So yang wajib malam ni, kalau siapa nak ada masalah idiopatik ni, betulkan yang dasarnya dahulu, iaitu apa? Emosi. Saya kata apa tadi? Tidur, lepas tu exercise sedikit, make sure ada belayan yang tu. Ingat tak saya cerita urut elok? Lepas tu suplemen kena try dahulu. D3K2 yang wajib dengan omega 3, lepas tu probiotik, prebiotik tu, ingat tak? Fiber up tu. Kalau lain tu berdasarkan pada makanan, ikut betul-betul, disiplin. Lepas tu 2 bulan pergi cek darah balik, pergi cek balik you punya masalah ni, kerap lagi tak kencing tu, kerap lagi tak masalah peluh tak peluh semua tu, mana tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau apa pun jangan putus asa. Saya minta you make sure that you bersungguh-sungguh nak baik, dan sambil kita berdoa, kita berusaha supaya hidup kita sentiasa dalam keadaan dunia bahagia, akhirat syurga. Dan apa mantra kita? Let go and feel good all the time. InsyaAllah. Bye. Jumpa lagi.